Kita lihat kembali kepada kesan pengajaran sejarah kita. Mungkin saya ada few minutes lagi. Kita lihat bagaimana Islam dulu datang ke negara kita yang dibawa bersamanya. Sebelum Islam datang, kita dah berniaga. Orang Malaysia dah berdagang. Islam tiba ke tanah Melayu, kemudian dia terima apa yang kita pakai. Macam Syekh Abdul Qadir kata, Islam is a filter. It's a filter. What is not acceptable with the Syariat, out. What is acceptable, fine. Dia kata kepada orang Cina, dia kata, kalau ada non-Muslim kat sini, berikan dakwah kepada mereka, dia kata. Kalau mereka budaya mereka pakai seluar pendek, minta dipanjangkan sedikit bawah lutut saja. Begitulah kaedah yang dikatakan kepada saya pada waktu itu. Saya ingat sampai sekarang nasihat pada Syekh saya. Begitulah keadaan dia. Dia terima bila Islam datang kat sini, dia terima semua jenis yang ada sebagai amalan. Dan semua itu dia tak dibawa ke sultan. Dulu orang panggil wang kita kupang, dia tak kata dinar. Nyanyilah kita semua. Kalau Islam datang dulu suruh kita belajar bahasa Arab semua. Tak ada, dia suruh sembah Allah je. Nasib baik tak ada. Islam is very good. Dia pakai samas, pitih, koin emas, dinar perak, timah, cik timah, pakai timah, lain-lain. Wang Spanish pun diterima. Asalnya ringgit tu, duit ringgit yang kita ada tu, asalnya adalah silver coin, equivalent to silver coin. Ringgit tu nama sebenarnya asal dulu kalanya adalah silver coin. Bersamaan kalau tak silap berapa, 22 dirham kalau tak silap dia punya tu, 8 dirham, 81 ringgit dulu ya. Jadi kalau mas kahwin 22 ringgit setengah tu bersamaan dengan kali dengan 8 tadi lah, bukanlah 20 ringgit setengah sekarang. Nak bayar tol pergi Yongping dari Johor Bahru tak sempat. Itulah dia kaedah dia. Jadi kita lihat bahawa apabila Islam datang ke sini, dia adapt to the locals. Kemudian wang emas dan perak mempunyai ciri tempatan. Di Namas di sini ada ciri tempatannya, di Patani ada ciri tempatannya, di Thailand ada, di Indonesia ada ciri dia, di Arab ada ciri dia, di Turki ada ciri-ciri dia sendiri. Ya, tidak global, it is local. But the value itu sama, berat dan konten kualiti dia sama. Emas 22 karat itu 22 karat lah, sama walau di mana pun. Kerana dia tujuan dia adalah untuk muamalah. Ya, mungkin dulu orang tu pakai nugget, ya, yang di Malaysia mungkin dia pakai coin itu. Tapi Islam datang, okay, make sure timbangan dia sekian-sekian. Ya, itu. Ya, dan dicetak locally, dia cetak lokal. Takkanlah kita nak import di Namas kita. Kita nak beramal macam mana kalau kita import? Nyayalah kita. Kos transport jadi isu, kos upah orang kat sana, kan? It has to be local. It has to be local. Kalau kita nak pakai padi sebagai wang kita, takkan kita nak ambil beras daripada Thailand jadikan bahan. Oh, kita balik kepada asal, pakai duit dolar Amerika, which is not it. That is the idea of the return of the golden ada. We have to be local. Maknanya dalam apa amalan kita, apa saja dipersetujui masyarakat sebagai bahan tukar boleh diteruskan. Dinar dan dirham hanya sebagai piawai untuk muamalah zakat dan urusan agama. Nah, itu kalau kita lihat daripada apa yang diamalkan dalam sejarah kita. Okey? Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan bahawa dinar dan dirham ini bukan konsep. Ini lagi satu masalah saya dekat universiti. Oh, Prof, apa konsep dinar dan dirham? Astaghfirullahalazim. Dinar emas ni bukan konsep. Bila konsep ni ada misconception, tak naklah. Dinar emas ni ada benda real, benda yang kita amalkan. Jelas berat dia macam mana, ukuran dia macam mana, kita tahu. Sunnah Rasulullah tinggal kita macam mana. Amir kita yang terakhir sekali, Khalifah Uthmaniyah kita tinggalkan kita. Kita based on that as kita punya reference point. Semua tu ada rujukan dia
di library dan juga di perpustakaan dan di London dan juga di Turki. That is the measuring the yardstick there. Okey, kalau kita lihat wang sama seperti haiwan dan hasil tanaman. Duit ni sama juga dengan haiwan. Ada yang kena zakat, ada yang tak kena zakat. Betul? Unta kena zakat? Kena. Ayam kena zakat? Tak kena. Padi kena zakat? Kena. Kelapa sawit kena zakat? Tak kena. Betul? So this is begitulah juga dengan wang. Wang ada yang kena zakat, ada yang tak kena zakat. Fulus tak kena zakat. Ya pakailah apa saja fulus, tak kena zakat. Ya? Sebab nilai fulus tu tak boleh lebih daripada dirham. Ya? Dinar-dirham tak boleh dipaksa menjadi wang negara. Tak boleh paksa. Tak ada wang paksa. You datang sekudai tempat saya, you mesti pakai dinar dirham UTM. Mana boleh? Tak boleh. Datang KL kena pakai dinar KL. Tak boleh. Itu akan menjadi masalah. Ya? Dinar dirham tak pernah jadi wang negara. Tak pernah. Baik di zaman Rasulullah, baik di zaman Khalifah, tak ada. Saya baca sejarah. Mungkin Zahir boleh tunjuk cerita. Tak ada. Bermakna tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Sebab dinar tu ataupun duit itu adalah komoditi. Kalau you suka sama apa nak tukar dengan saya, apa ni? Fine, change. Okey? Dan selalunya dia berubah, dinar dan dirham itu berubah kalau berubah pemerintah. Dinar dirham boleh dikembalikan, terserah kepada para sultan untuk buat penyelarasan. Tadi ada saya terima soalan dia. Sekarang ni ada berapa banyak sekarang ni keliru masyarakat nak pakai dinar dirham, banyak sangat. Orang ni cetak dinar, orang ni cetak dinar. Itu macam mana? Clean. So, bagi saya, do it. There will be a time, there will be penyelarasan, insyaAllah. When the time comes, we'll do it. InsyaAllah. I'm hoping for that. Elakkan monopoli. Jadikan percetakan dinar dalam industri tempatan. Saya kalau ada ni, YB sampai saya minta. Sebab saya difahamkan KGT cetak emas luar. Ni cetak di mana? Di mana? Singapura, Dubai. Saya dah tahu lah. Saya difahamkan. Mungkin tak betul. Kalau boleh bawa lah ke Malaysia, jadikan dia industri tempatan. Bukannya susah sangat. Supaya dia murah, supaya mudah accessible kepada locals tu. Dan dia juga membangunkan industri tempatan. So ini cadangan-cadangan kita. Alright. Bangunkan bazar di tengah masyarakat. Ini yang lagi satu penting. Jangan jadi dinar dirham ni sebagai apa nama ni, clubbish. Ini club kita ni, club apa ni, UTM club dinar dirham. Jadi orang dinar dirham di UTM ni ada club dia sendiri. Semua orang datang niaga ke situ. No, tak payahlah buka. Sekarang ni kita dah ada set up. Kita punya national ada, pasar malamnya ada. Just try lah. Berani turun padang lah. Itu cerita dia. Video kan. Supaya ramai pengunjung dan berkeuntungan lebih. Semua jenis wang boleh digunakan asal real. Jangan hadkan. Ini cadangan saya. Kalau yang dah ada yang limitkan tu, buka supaya ni. Okey. Pasar mesti melambangkan kebersihan. Dinar dirham barang baik, hanya tadi yang saya nyatakan. Diamalkan dan terima. Ini dah jeling lain macam nak. Jadi saya nak cepatkan sikit. Bahasa pasar dalam lembut. Jadi dalam amalan di pasar, insyaAllah kita akan buat ini semua mesti baik-baik. Okey, saya nak pergi last sikit saja lagi tentang zakat. Zakat wajib dibayar dengan atau dikeluarkan dengan dinar dirham. Ini sedikit daripada cerita supaya kita jelas kerana apa yang dipesankan oleh menurut Imam Abu Bakar Al-Kasani dalam kitabnya menyatakan zakat mesti dibayar dengan barang ain dan tidak boleh dibayar dengan dain, iaitu nilai ataupun hutang yang dipertanggungkan. Okey, so itu yang pertama. Kemudian dalam Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya juga tidak harus dikiaskan emas dengan perak atas lain daripada keduanya pada wajib zakat. Okey.
Dan sebenarnya banyak lagi pesanan daripada Rasulullah SAW mengenai ini. Zakat fitrah dibayar guna bahan makanan asasi seperti gandum, barley, beras dan lain. Ukuran di sini adalah timbangan dan bukan harga, bukan harga. Okey. Nah, itulah seterusnya. Kemudian Syekh Abdul Haq Biuli. Syekh Abdul Haq Biuli ini adalah seorang Englishman. Dia became Muslim dan seorang alim, dan sekarang ini di Norwich mengajar di sana. Begitu dalam ilmu fiqahnya. Beliau mengatakan wang kertas masih tidak boleh digunakan untuk bayar zakat kecuali guna shilling, emas dan perak yang dituntut syariat, kerana tidak ada bukti barangan lain diterima untuk bayaran zakat. Tak ada bukti mengikut bicara, tak ada. Dan sekarang ni juga dia kata tidak susah mendapatkan emas dan perak untuk memenuhi kewajipan ini. It's not difficult to get your dinar and dirham, so it's not an issue anymore. Zakat tidak boleh, ini yang sama. Saya ingat saya dah penghujung ni. Jadi melaksanakan muamalat zakat merupakan langkah pertama ke arah mengintegrasikan politik dan ekonomi negara Islam khasnya Malaysia. So I think this is our way forward. I think the political democratic system will not unite the people. The partisan system will not unite the people. We see it now. We see that the Malays are not united. The Malays are fighting each other. The Malays have no respect for one another because of the pemahaman politik yang berbeza. So we have to work together. People dalam Dewan ni kena mulakan menghapuskan itu melalui pembangunan ekonomi. Dan bila sebut tentang ekonomi ni, semua pakai benda yang sama, perlukan dia. So we have to unite on that basis, InsyaAllah. Rayuan kepada semua. Berasaskan kepada keadaan sekarang setelah mengenali sifat sebenar wang kertas, kini kita dah ada wang syariat, maka tempoh darurat sudah tamat. Itu pesanan yang pertama. Yang kedua, balik pastikan bahawa ibadah zakat mulai hari ini guna dinar dan dirham. Yang masalahnya sekarang ni pusat zakat tak terima dinar dirham. Tapi itu tidak jadi masalah untuk kita keluar dengan zakat kita sendiri. Cari orang yang lapar daripada asnaf itu dan keluarkan. Dan kalau boleh adakan setiap komuniti ada amirnya sendiri, dan amir itu pergi collect, take, dan distribute. Melalui seminar ini saya harap pihak Millennia Magazine buat resolusi sedikit dan tuntut semua mufti daripada 13 negeri dan 3 wilayah Persekutuan Malaysia mengkaji, menghayati dan mengimplementasi pengambilan dan pengagihan zakat menggunakan dinar dirham. Buat resolusi, tuntut mereka buat, terima ni. Ya, jadikan Millennia sebagai wadah untuk penyebaran resolusi ini. Usaha ini akan menegakkan kembali tiang zakat, insyaAllah. Itu adalah matlamat seminar hari ini, insyaAllah. Boleh saya cakap macam tu? Boleh, ya? Supaya kita dapat satukan umat Islam. Jadi yang ini saya tak nak sentuh lah. Kita akan lihat kerana pentingnya amiran ini kepada mengembalikan dinar dan dirham. We need to restore the amiran leadership and also the sultanate leadership. Okay? Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf sekiranya ada kekasaran bahasa tersentuh sesiapa dalam ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.